adalah assalam. Jadi tak payahlah kamu kata assalam ala Allah. Sebab Allah itu adalah sifatnya sifat assalam. Okay. Jadi tak payahlah kamu kata gitu, akan tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah wassalatu wastayyibatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan. Ini salah ni. Mana? Oh, ada sini. At-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibatu wassalamu alayka wattayyibatu. Oh, tidak saja. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Okey. Ini dalil sampai فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. Kemudian apabila kamu katakan sebegitu, maka salam dan tahiyat itu akan sampai kepada seluruh hamba-hamba yang salih, sama ada di langit ataupun bumi. Kemudian membaca 2 kalimah syahadah. Kemudian pilihlah apa doa yang kamu ingin bacakan. Baik. Jadi dekat sini, at-tahiyatu lillah, as-salatu at-tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi kata, kamu baca doa ni, semua orang yang ada di atas muka bumi, daripada orang-orang saleh, daripada orang-orang beriman, orang-orang yang salat, mereka akan dapat salam daripada kamu. Mereka akan dapat salam daripada kamu. Artinya apa? Ya Allah, sejahterakanlah kaum-kaum muslimin, orang-orang saleh. Itu satu. Kemudian mereka juga salat. Mereka juga akan memberi salam. Kita termasuk tak daripada orang yang salat? Kita juga termasuk daripada orang yang salat. Jadi kita juga termasuk di dalam doanya Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian Nabi kata apa? Bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Nabi kata bacalah doa apa-apa kamu nak baca. Okey, ini satu hadis. Nanti kita akan tunjukkan hadis yang banyak berkenaan dengan at-tahiyyah. Tapi nak dicerita di sini, hadis ini syariat tentang tahiyat. Pada mulanya Islam, mereka hanya memberi salam kepada Jibril, memberi salam kepada Mikail, memberi salam kepada Allah. Tapi lepas tu Nabi SAW tukarkan supaya apa yang kita baca sekarang ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kita tahu itu adalah tahiyat. Maka meletakkan tangan kiri pada peha kiri ketika tasyahud. Kenapa tak letak tangan kanan, letak tangan kanan? Oh, okey. Baik. 389. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u, apabila Nabi SAW duduk berdoa, iaitu ketika dalam tasyahud, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, Nabi SAW akan meletakkan tangan kanannya pada peha kanan dan tangan kirinya pada peha kiri.
Hadis riwayat Imamul Muslim. Jadi sebab apa dekat sini al-imam tidak meletakkan tangan kiri pada peha kiri ketika tasyahud. Kenapa dia tak letak kat sini sunnah yang 388 meletakkan tangan kanan pada peha kanan ketika bertasyahud. Sebab al-imam selepas ini imam akan letakkan tangan tadi itu dalam keadaan yang berbeza. Sebab itu imam tidak letakkan pada awal di sini. Baik. Seseorang itu apabila nak tasyahud mesti kena ada 9 syarat tasyahud. Barulah tasyahud itu sah. Yang pertama, mestilah rukun sebelum tasyahud itu sah. Rukun sebelum tasyahud apa? Sujud. Betul? Sujud. Jadi sujud itu mestilah sah. Kalau sujud tadi tidak sah, kamu sujud bukan kerana nak sujud, tetapi kamu kerana nak elakkan besi. Contoh. Kamu sujud bukan kerana nak sujud, tetapi kamu sujud kerana nak mengelak, maka sujudnya kamu itu tidak diterima. Bila sujud tidak diterima, tasyahud apatah lagi. Itu cerita dia. Baik, yang pertama. Yang kedua, membaca tasyahud dengan menggunakan bahasa Arab. Yastakhdimu lughatal Arabiyyah fi tasyahud. Baik. Liman la ya'rif, bagi mereka yang tak tahu. Dekat sini semua orang tahu kan? Tasyahud semua orang tahu bahasa Arab tak ada masalah Alhamdulillah. Kita orang Melayu kita senang. Kita orang Melayu ni senang. Tapi saya lihat orang-orang lain susah. Kita Melayu ni Allah Ta'ala jadikan lidah kita ni senang lengguk. Saya tengok belah-belah apa? Belah-belah Mongolia tu, benda-benda tu. Semua dah susah nak sebut. Bahasa Arab pun dah tak betul. Lagi yang Bangladesh. Bangladesh pun bahasa Arab pun Diorang punya apa? Lahjah tu. Bangladesh semua dah pergi ke satu lagi India. India pun sama juga. Pakistan okey sikit berbanding India dengan Bangladesh. Pakistan okey sikit. Ni lahjah cara sebutan. Sebab itu kalau kita lihat yang banyak menang juara dunia di dalam tilawah, Malaysia, Indonesia, cuma negara-negara yang boleh bertutur bahasa Arab tu dengan tepat. Negara Arab tak apalah, negara Arab memang bahasa orang tak apalah kan. Macam Iran pun sebab apa dia panggil ni, pengaruh Arab tu banyak di Iran. Pengaruh Arab, khususnya Syiah apa sebagainya kan. Baik. Yang ketiga, menjaga huruf-huruf tasyahud. Tuan-tuan tengok fiqh dia jaga dua benda je. Dalam Al-Quran, fiqh dia jaga dua benda. Fiqh dia jaga huruf. Jangan kamu tukar huruf. Yang kedua, dia suruh jaga tasydid. Kalau ada sabdu. Itu jaga kat situ. Habis yang panjang, yang pendek, yang dengung, yang tak perlu. Itu tak wajib. Itu tidak. Maksudnya kalau kamu sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sah tak? Ada tajwid tak? Out. Tapi boleh tak? Sah. Sebab yang disuruh apa? Jaga huruf, jaga sabdu. Dah. Begitu juga di dalam tasyahud. Jaga huruf. Menjaga tasydid.
Sabdu di dalam tasyahud iaitu 21 sabdu. Dan 16 sabdu di dalam minimum tasyahud. Di dalam minimum tasyahud. Baik. Kemudian tidak merubah maknanya. Membaca dalam keadaan duduk. Mendengar bacaan sendiri kerana ini merupakan rukun qauli. Tertib disyaratkan jika sekiranya akan merubah maknanya. Jika tidak, maka tertib hanya sunnah sahaja. Baik. Tertib mana nanti kita akan tunjukkan mana tertib tu. Yang ke-9, al-mualah. Mualah ni maksudnya terus menerus. Jangan Allah apa? At-tahiyatu lillah. Dia berhenti 10 minit. As-salatu tak ada. Okey. Al-Imam Ramli kata tertib itu perlu. Syarat sah. Kata Imam Ibn Hajar tidak. Tak perlu. Itu hanya sunnah sahaja. Baik. Jadi benarlah. Sekejap tuan-tuan. Paha kanan ketika tasyahud. Dalil. Meluruskan jari-jari tangan ketika tasyahud. Merapatkan jari-jari tangan ketika tasyahud. Menyamakan jari-jari tangan pada pangkal lutut. Meletakkan tangan kanan pada pangkal lutut kanan. Meletakkan lengan di atas peha ketika tasyahud. Ini semua sunnah satu-satu. Okey, baik. Semuanya ada hadis? Ada. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a usbu'ihi al-yumna allati tali ibham fada'a bihi wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra basitaha 'alayha. Okey. Tuan-tuan, ini hadis Nabi kata, Nabi ketika duduk di dalam salat, Nabi meletakkan tangan kanannya wada'a yadayhi ala rukbatayhi, kedua-dua tangannya di atas lututnya. Artinya apa? Pangkal lutut. Pangkal lutut. Baik, yang kedua. Dan jika situ ada dua sunnah tangan kanan, tangan kiri. Kemudian wa rafa'a usbi'ihil yumna. Dia akan mengangkat tangan kanannya alladhi yali ibham, yang mana sebelah daripada ibu jari. Itu jari telunjuk. Okey, sunnah. Fada'a biha, maka dengan ini, dengan jari ini Nabi SAW berdoa. Ketika mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kemudian mana tadi?
wa yadahul yusra ala rukbatihil yusra, dan tangan kirinya di atas di atas lutut kiri, basitaha alaiha, yang mana dia itu meluncurkan tangannya itu pada pahanya itu. Itu basitaha alaih. Hadis riwayat Muslim. Baik. Okey. Syarah kepada hadis ni, kata Imam Al-Doktor Dibil Bugha, salah seorang daripada tok guru saya di Syria, kata beliau, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah Nabi letakkan tangan, kedua-dua tangannya di atas lututnya, pangkal lutut. Kemudian Nabi SAW akan mengangkat tangan jarinya, jari telunjuk, dan Nabi akan memohon doa ketika mana mengangkat jari telunjuk. Itu maksud daripada dan keadaan jari ditegakkan dan dirapatkan seraya membaca doa. Ini maksud. Ini kita boleh katakan tafsir hadis. Okey. Baik. Kemudian datang satu hadis Nabi SAW lagi. Wa wada'a kaffihi al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra. Nabi SAW meletakkan tapak tangannya kiri di atas paha. Okey. Kemudian dan paha dan lututnya yang kiri. Artinya para ulama kata lutut kita gini, kita letakkan di sini. Pangkal. Okey. Wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhizihil yumna. Mirfaqihil ayman. Salah. Apa macam ni makna hadis ni salah? Astagfirullahaladzim. Haula wala quwwata illa billah. Nabi SAW kata, saya kat sini saya salah makna ni. Kemudian Nabi kata wa ja'ala haddi mirfaqihil ayman. Dan mirfaq ni, ini mirfaqain. Okey, kita punya siku. Okey. Dan Nabi SAW kata haddu mirfaqai adalah kamu meletakkannya di atas paha kanan kamu. Nih. Jadi kan ketika mana kan kita sengit sikit kan? Bukankah tangan kita letakkan semua? Betul? Kalau kita duduk di antara dua sujud, kalau kita duduk di antara dua sujud, iftirash, maka tangan kita yang ni tak kena. Ini iftirash. Jadi kita kalau kena pun sampai sini je. Yang ni dah tak kena. Okey. Tapi kalau kita dah pergi kepada tawarruk, jadi kita dah semua ni kena. Nampak tuan-tuan? Tengok. Jadi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi ini makna hadis ni, saya dah tersalah hadis ataupun saya tertukar hadis ni. Sekejap saya tengok je. Meletakkan lengan di atas paha ketika tasyahud. Okey, betul. Meletakkan siku dan lengan di atas paha ketika tasyahud. 392.
Okay. Kemudian 396, meletakkan tangan kanan dengan meluruskan jari-jari. Letakkan jari-jari tangan kanan di pangkal lutut kecuali ibu jari dan jari telunjuk. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada duduk yad'u du'a wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa asyara bi usbu'ihi as-sabbabah wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Okey, begini. Okey. Nabi SAW, cara yang pertama, Nabi SAW meletakkan ibu jarinya pada jari tengah. Jari tengah. Ikut dah. Satu. Baik. Baik. Kemudian, baik, kenapa di sini kemudian meletakkan ibu jari di bawah jari telunjuk? Okey. Di sini hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama, Nabi SAW macam ni. Okey? Letak bawah kan? Gini. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dalam hadis Nabi kata, in anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi at-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa 'aqada 53 wa asyara bisabbabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tangannya begini, Nabi akan mengikat nombor 53. Akan mengikat nombor 53. Okey. Mana 53 tu? Dan Nabi SAW tunjukkan ini. Bisababah. Nabi tunjuk macam tu. Okey. Jadi mana 53 ni? Cerita dia datang daripada mana 53 ni? Arab, mereka guna isyarat. Mereka kan mana, zaman tu zaman mana ada spek mata. Allah kesian pakcik sakit ni. Kita sedekahkan Fatihah pada pakcik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sihatkan pakcik. Al-Fatihah. Baik. Orang Arab, mereka ni dalam nak mengira, mereka ada cara. Dan ini semua orang tahu. Semua orang Arab lah. Khususnya zaman Badui, zaman-zaman lama. Dan mereka sampai sekarang ni ada juga di antara orang-orang Badui yang masih lagi menggunakan isyarat lama ni. Jadi, kira dia kata dekat sini, bahawa tanda 53 adalah kebiasaan orang Arab menghitung angka dengan menggunakan jari. Di dalam riwayat lain, dalam Imamul Muslim menyebutkan bahawa menggenggam seluruh jari serta
memberi isyarat kepada jari telunjuk. Maka daripada hadis ini didapati bahawa di dalam masalah meletakkan jari terbahagi kepada beberapa keadaan. Di antaranya, menggenggam seluruh jari selain daripada jari telunjuk memberi isyarat. Macam ni pun boleh. Okay, sebab kita dah pegang jari ni. Kan jari telunjuk tadi kan? Okay, satu. Yang kedua, memberi isyarat dengan jari telunjuk serta meletakkan ibu jari pada jari hantu dalam keadaan sebuah ikatan bulatan. Sebab Nabi SAW datangkan hadis akdu. Kalimah akdu tu satu ikatan. Ikatan 53. Macam tu. Baik. Yang ketiga, dalam riwayat lain disebutkan bahawa Sayyidina Wa'il dengan penambahan seorang rawi bernama Ibnu Qudamah menyebutkan bahawasanya meletakkan ibu jari bersama jari hantu dalam keadaan sebuah ikatan serta meluruskan jari telunjuk seolah-olah memberi isyarat serta menggerak-gerakkannya. Jadi ada riwayat yang begini. Okey. Jadi kita kan begini. Jadi bila kita naik, yang ni ikut. Tapi ada buka sedikit lah. Seolah-olah satu ikatan. Jadi kita ada riwayat gini. Kita ada riwayat gini. Kita ada riwayat. Jadi ada berapa riwayat? 3 riwayat. Daripada hadis Nabi SAW. Baik. Jadi orang Arab ni sebenarnya, orang ada kira. Satu. Macam ni satu. Satu. Melipatkan jari manis bersama kelingking. 2. Melipatkan jari hantu bersama keduanya. 3. Melipatkan jari hantu dan manis serta mengangkat jari kelingking. Macam ni. Alamak. Ini namanya 5. Ini 5. Kemudian 6. Melipatkan jari hantu dan kelingking serta mengangkat jari manis. Hantu dan kelingking. Ya Allah, payahnya. Macam itulah. Adalah memang susah sikit lah orang Arab dia punya kiraan. Tapi saya pun akan perbetulkan sebab saya nak buang ni. Pakai ini saya nak buang. Saya nak terus buat letak gambar je macam mana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan payah semua ni. Saya nak buang semua ni, saya nak letak gambar. Saya dah siap dah. Gambar dah siap dah. Baik. Kemudian dalam syarat apa? Sunnah yang ke-400 menaikkan jari telunjuk ketika menyebut kalimah illallah. Kalimah illallah. Di sini ada satu lagi pendapat. Kita mazhab Syafi'i, jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali, ketiga-tiga mazhab mengatakan bahawa ketika mengangkat illallah kita mengangkat jari. Kecuali mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, tuan-tuan tengok nanti kawan-kawan sahabat-sahabat kita daripada Pakistan, daripada Bangladesh ni. Tuan-tuan tengok macam mana dia punya angkat tangan. Apa katanya? Kata dekat sini, Imam Abu Hanifah berpendapat mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan la ilaha illallah tu dah angkat.
Kita bila illallah. Mazhab Abu Hanifah la ilaha tu dah angkat dah. Okey. Kemudian apabila illallah tu dijatuhkan. Illallah jatuh. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab ni mereka mengatakan apa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita turunkan bawah sikit. Rendahkan sedikit. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dia semua dah turun bawah. Baik. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat seperti yang tertera di atas dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW seperti yang terdapat dalam hadis yang di atas serta di dalam hadis Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Baik. Di sini ada satu lagi permasalahan. Satu lagi permasalahan 401. Dah azan ke apa? Sila. Azan lagi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد فضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة والبعث والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي. اللهم إني أسألك العفو والآخرة. الحمد لله رب العالمين. Baik, tadi kita membicarakan tentang tasyahud mengangkat tangan. Berkenaan dengan mazhab, ketiga-tiga mazhab kecuali mazhab Abu Hanifah, la ilaha illallah. Baik. Kemudian ada satu lagi permasalahan. Masalah ni sangat-sangat ketara. Ada kalanya, sekarang saya dah jarang saya lihat. Dulu selalu lah. Kita semayang ni, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tengah sign dokumen. Orang-orang yang menggerak-gerakkan jari dia. Okey? Itu tajuk. Ini tajuk besar lah. Tapi sebelum tajuk tu ada satu faedah yang mungkin pertama kali kita dengar. Jari kita ni tuan-tuan, jari telunjuk ni akan lebih pendek daripada jari hantu. Betul? Semua sama? Okey. Kecuali jarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jari telunjuknya lebih panjang daripada jari hantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hantunya lebih panjang daripada jari kelingking. Manis. Jari manisnya lebih panjang daripada jari kelingkingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah. Baik. Berkenaan dengan menggerak-gerakkan jari ini, semua mazhab mengatakan berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud dan juga An-Nasa'i. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbi'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Kan Nabi SAW Nabi SAW akan menunjukkan jarinya ketika mana dia berdoa. Berdoa ni masuknya termasuklah tasyahud, termasuklah dalam doa pun ya Allah pun ada juga. Wala yuharrikuha, dan Nabi SAW tidak menggerak-gerakkan jari tersebut. Dalil ni memberitahu bahawa yang mengatakan bahawa sunnah untuk menggerak-gerakkannya itu, yang dimaksud oleh Nabi SAW menggerak-gerakkannya itu hanyalah kamu menggerakkan daripada tak ada pergi kepada ada. Ada pula Imamul Baihaqi mengatakan daripada bawah kepada atas. Ketika mana kamu di bawah kemudian naik ke atas. Itu maksud daripada gerak. Bukannya kamu gerak nak sign tulis nama kamu semua, tak, bukan. Baik. Itu 401. Disebabkan tasyahud ni dia panjang pula. Sampai 428. Jadi cukuplah kita setakat itu pada malam yang mubarak. Baik tuan-tuan, kita buka soalan. Untuk apa? Masya Allah. Itu mungkin jari dia tak diangkat kot. Jadi dia sakit tangan kot. Benda ni kan sunnah. Kita cerita pasal sunnah. Kita tak cerita pasal wajib kan? Kita cerita pasal sunnah. Tak ada masalah. Berarti dia tak dapatlah sunnah kat situ.
Ini pertama kali orang tanya soalan ni. Saya pun tak pernah tengok. Jadi semua macam ni eh. Saya pernah tengok dulu kalau yang dulu masa saya kecil-kecil suka nak tembak. Ha dulu pum pum. Sunnah tak? Ini tak sunnah. Ini tak ada sunnah eh. Baik, ada soalan lain? Bersambung 402 insya-Allah. Tak ada soalan tuan-tuan. Kalau tak ada soalan kita akhiri dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله